Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Meja Fikir. Bersama saya Aulia Rahman, dan pada malam ini kita dikunjungi oleh 3 orang tetamu, iaitu saudara Firdaus Zailani, saudara Ibrahim Muhammad Hassan dan seterusnya Dr. Osman Rasid. Kita sedar sekarang kita di zaman pasca moden, kan? Dan seringkali kita dengar kebenaran ini seolah-olah tidak dapat dibezakan dengan kepalsuan, kan? Jadi pada pendapat tuan-tuan, apakah permasalahan terbesar pada zaman ini mengenai kebenaran? Kalau pada pandangan saya lihat satu permasalahan besar yang ada pada hari ini berkenaan dengan kebenaran adalah kita pada hari ini tidak merasakan kebenaran itu mempunyai nilai dan kepentingan dalam hidup kita. Dan akhirnya pada masyarakat hari ini, seperti mana ramai pemikir mengistilahkan fasa ini sebagai fasa pasca kebenaran ataupun post-truth. Dan manusia dia mencapai pada satu peringkat mereka mempersoalkan kembali kenapa dia perlu tahu tentang sesuatu kebenaran. Ini maksudnya, inilah makna post-truth tu. Itu masuk post-truth. Jadi bila suatu masa dahulu, kita cuba melihat ke belakang, suatu masa dahulu manusia sentiasa berusaha untuk mencapai suatu kebenaran. Sebab apa? Secara mudah ni macam inilah. Kita nak menghasilkan suatu benda, mesti kita tahu cara yang betul. Jadi cara yang betul tu adalah kebenaran. Jadi contoh mudah kalau mungkin ada di kalangan tukang masak kan. Dia nak masak tom yum. Dia kena tahu macam mana dia menggunakan cara yang betul untuk menghasilkan tom yum tersebut. Jadi itu adalah kebenaran dekat belakang. Jadi dalam sejarah manusia dia ada sentiasa ada berkehendak untuk mencapai sesuatu benda. Sama ada dia nak menyelesaikan masalah kehidupan dia, ataupun dia nak menjawab persoalan-persoalan besar dalam kehidupan dia. Kenapa aku ada, kenapa aku wujud. Jadi dekat situ dia memerlukan kebenaran. Ya, maksudnya manusia zaman moden ini tidak inginkan kebenaran ke, ataupun mereka merasakan kebenaran ini relatif? Jadi bila mana manusia itu pada awalnya mencari kebenaran, tetapi bila berlalunya masa manusia merasakan kebenaran itu sering dieksploitasi. Sama ada digunakan di dalam untuk menipu tentang hal-hal agama ataupun untuk mempergunakan manusia dan manusia lain atas nama kebenaran. Atas nama kebenaran. Jadi bila masuk ke fasa ini, jadi manusia merasakan kebenaran itu sudah lagi tak bernilai. Apa yang penting, apa yang bermanfaat untuk diri dia, ataupun diistilahkan sebagai pragmatik. Dia apa yang bermanfaat untuk dia, itulah yang berguna. Jadi dia sampai pada peringkat ada Tuhan atau tak ada Tuhan, apa guna untuk diri dia? Itu persoalan tentang kebenaran. Mungkin saya boleh tambah. Maksudnya kenapa orang tak berminat tentang kebenaran kan? Mungkin sampai satu tahap sekarang ni orang dia dah bosan dengan kebenaran tersebut. Mungkin dulu kalau kita tengok orang sentiasa mencari kebenaran, nak tahu apakah kebenaran di sebalik ini kan, mencari kebenaran dan akhirnya kebanyakan yang mencari kebenaran tu dia berjumpa dengan agama. Tapi mungkin sebab hari ini kebenaran itu dipalsukan. Banyak kepalsuan dalam kebenaran. Yang dipanggil kebenaran. Yang dipanggil kebenaran kan. Maknanya orang kata ini kebenaran. Tapi bila sebenarnya bukan. Tapi ialah satu kebenaran yang dipalsukan. So akhirnya orang akan jadi fed up kan. Fed up. Tak jumpa kebenaran. So akhirnya itu yang akhirnya orang tak cari pun kebenaran. Tapi apa yang orang cari ialah apa yang boleh memberi manfaat kepada diri dia kan. Apa yang boleh dia ambil profit ataupun manfaat. So itulah kebenaran bagi dia. Okey, saya lihat mungkin saya boleh tambah sikitlah pandangan saudara Ibrahim tadi. Bila kita sebut permasalahan kebenaran itu dalam dunia sekarang, dia banyak berkait dengan tamadun barat itu sendiri yang membina konteks kebenaran itu. Konteks kebenaran itu sebab bila disebut kebenaran itu sesuatu yang kita kata relatif. Kan, benar pada seseorang dan mungkin tidak benar pada keadaan yang lain, begitulah, ataupun subjektif. Jadi itu banyak membentuk kepada pemikiran benar ataupun tidak itu. Kan, benar pada saya ataupun tidak pada satu pihak yang lain. Dan mungkin kalau kita lihat ke belakang sikit itu, dia berkait juga dengan etimologi ataupun istilah truth itu sendiri. Truth kalau dalam konteks barat dia sesuatu yang bertepatan dengan akal, ataupun dikata ratio lah. Tetapi rational. Tapi dalam konteks Islam,
kalau kita lihat dalam konteks Islam, kita sebut al-haq. Al-haq itu sesuatu yang tepat, sesuatu yang benar. Jadi kita boleh lihat perbezaan yang agak ketara di situ. Dari segi falsafah. Dari segi kalau barat truth itu ataupun kalau Yunani pun mempunyai maksud yang hampir sama dengan truth itu. Tetapi kita lihat dalam Islam itu kita pergi kepada yang hak. Hak itu adalah kebenaran ataupun suatu ketepatan. Jadi kat situ sudah ada daripada etimologi ataupun istilah pun sudah ada perbezaan yang agak ketara. Bila kita menyebut tentang etimologi tadi, dalam barat dia agak ketara. Bila sebut kebenaran dia merujuk kepada akal, pemikiran. Sama ada tamadun Yunani ataupun barat lah, begitulah. Tapi dalam Islam kita lihat ada perbezaan yang nyata di situ dan istilah-istilah itu berbeza pada tempat-tempat yang berbeza. Kalau kita lihat bagaimana Al-Ghazali, dia menyebut, pandangan saya mungkin benar, tetapi di sana ada kesalahan. Tetapi Al-Ghazali tidak menggunakan perkataan hak ataupun batil di situ. Sahih. Dia menggunakan perkataan sawab dan juga khata'. Maksudnya dia, perbezaan antara hak dan batil itu di satu saya sebut tadi adalah tepat. Memang clear Situ. Tetapi sawab itu sesuatu dalam bentuk yang satu penelitian sama ada dalam proses lagi. Baik. Ataupun ijtihad lagi, dalam bentuk ijtihad lagi. Cuma sekiranya kita mengatakan bahawa tamadun sekarang ini didirikan atas kepalsuan, benda yang tidak benar. Bagaimana tamadun sekarang ni terbina dengan canggihnya. Kita ada roket pergi ke bulan, kita ada kereta yang menggunakan elektrik yang 100 tahun lepas tak ada. Jadi bagaimana kita boleh faham benda ini? Itu tadi saya cuba tarik tadi pada awal tadi, and bila kita berbincang tentang persoalan manusia, dia ada dua perspektif. And satu dipanggil sebagai immediate question. And immediate question ni adalah permasalahan harian dia. Dia lapar, macam mana nak cari makanan. Jauh perjalanan, jadi dia cipta kereta. Dia nak cepat sampai ke tempat, jadi dia cipta kapal terbang. Itu dipanggil immediate question. Tapi ada satu sudut persoalan lagi dipanggil ultimate question. And ultimate question ni dia akan pergi kepada persoalan asasi manusia itu, tentang kewujudan dia, tentang tanggungjawab dia, tentang kenapa aku ada kat sini. And jadi bila mana immediate question, segala persoalan-persoalan harian itu tidak dipandu dengan ultimate question yang betul, dia tetap akan dapat mencapai immediate question. Dia dapat selesaikan, dia dapat membina sebuah makanan yang sedap. Dia dapat membina kenderaan yang boleh mencapaikan dia sampai ke satu tempat. Teknologi sekarang ni lah. Teknologi sekarang ni lah dengan segala kemajuan sekarang ni. Tetapi apa tujuan dan apakah matlamat di sebalik segala kemajuan teknologi yang wujud ini? Adakah kita boleh dapat jawapan dengan keadaan sekarang? Kita boleh jumpa ultimate question tu. Itu betul, itu persoalan dia. Jadi bila kita bincang tentang kebenaran, dan persoalan yang paling besar dia bagaimana kita mengetahui sesuatu itu benar. Jadi benda ni lah menjadi satu persoalan panjang di kalangan falsafah. Macam mana kita nak kata cawan ini adalah cawan? Kita nak kata air ini adalah air. Putih ini adalah putih. Macam mana kita nak define satu benda? Boleh jadi sebenarnya dia bukan putih, boleh jadi dia adalah kuning. Jadi maknanya kebenaran yang kita bincangkan ini adalah hakikat sesuatu. Betul. Tentang hakikat sesuatu. Jadi boleh saja kita ada sistem ekonomi yang hebat, kita ada sains dan teknologi yang maju, tetapi sebenarnya kita tidak berada di landasan yang benar. Macam tu. Betul. Macam tu ke? Kalau macam Aulia sebut tadi, macam kita berada di zaman yang serba ada. Kemajuan dia sungguh hebat, teknologi sungguh hebat kan. Tapi kalau kita tengok dari satu sudut, itu hanya dah kemajuan yang berbentuk materialistik kan. Kemajuan yang berbentuk material. Tetapi kalau kita pergi lebih mendalam, melihat kepada apa yang di sebalik spiritualnya, adakah rakyat bahagia kan? Adakah dalam keadaan negara kita membangun bangunan yang tinggi dan sebagainya, bagaimana dengan roh jiwa-jiwa manusia yang berada dalam ketamadunan tersebut kan? Adakah mereka bahagia? Bagaimana pula dengan golongan-golongan LGBT yang memperjuangkan hak mereka, yang mereka, inilah kebenaran, inilah hak kami kan? Adakah itu kebenaran yang kita cari? Adakah itu ketamadunan yang kita nak bina kan? Jadi itu satu persoalan yang perlu kita lihat semula. Dan kalau kita tengok dari sudut ekonomi sendiri kan, Allah SWT sebut walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadari ma yasha.
Maksudnya kalau Allah memewahkan rezeki ni diberikan kepada manusia, nescaya manusia ni akan melampau batas. Kan? Mungkin dari satu sudut nampak mewah kan. Bangunan mewah, cantik dan sebagainya. Tapi mereka melampau batas kan. Macam wujudnya golongan-golongan LGBT, wujudnya rasuah dan sebagainya. Walaki yunazzil biqadari ma yasha. Kan? Maksudnya, tapi Allah Taala turunkan dengan kadar yang sepatutnya. Kan? Kadar yang sepatutnya. Sebab tu saya rasa dalam teori ekonomi ada satu teori iaitu ketidakcukupan ataupun scarcity yang berasal daripada kepercayaan mereka bahawa limited resources, maknanya kita punya sumber ni terhad tetapi unlimited wants, kemahuan yang tidak ada batas. Ini menunjukkan scarcity. Dan daripada scarcity inilah wujud macam-macam benda lagi kan. Maknanya orang berebut-rebut harta, kemewahan sebab dia percaya macam sumber ni terhad kan. Dari sini wujudnya eksploitasi, penindasan. Betul. Maksudnya sekiranya kita gagal untuk memahami kebenaran itu, kita akan menimbulkan banyak masalah dalam tamadun sosial dan sebagainya. Tapi apakah sandaran tamadun sekarang ini dari sudut kebenaran? Mereka menyandarkan pada apa? Okey, mungkin kita nak sambung sikit tentang kita panggil post truth tadi itu. Jadi itu real yang berlaku. Jadi itu persoalan-persoalan yang memerangkap sendiri di dunia barat. Bila mereka membina pemikiran-pemikiran ataupun ideologi berkenaan kebenaran itu adalah relatif, subjektif, dan akhirnya kita kata post truth itu kebenaran itu telah tertinggal ke belakang. Ini bukan zaman kebenaran. Okey, kita bagi contoh satu kes yang agak relevan. Pada 2019 kita satu kes yang viral pada waktu itu ada kisah Belle Gibson. Belle Gibson daripada Australia. Dia menceritakan di media sosial dia dan kanser dalam keadaan ibu dia, adik dia ada autism, mak dia ada skolaris apa semua, ayah dia tinggalkan dia semua, dan mendapat perhatian yang begitu luas di media sosial pada waktu tersebut. Kemudian dia kata dia guna kemo itu tidak berjaya dan dia menggunakan kaedah-kaedah yang meditation alternatif dan seumpamanya. Jadi itu mendapat perhatian yang berjaya. Perhatian itu perhatian dunia pada waktu tersebut. Dan dia mendapat wanita inspiring maksudnya yang sampai dapat award itulah perhatian. Tetapi berapa tahun lepas ternyata kenyataan itu adalah suatu benda yang tipu, palsu. Yang palsu. Kita lihat itu kesan daripada bila kebenaran itu ditinggalkan oleh barat. Sebab ada isu yang sangat substantif asas di dalam pemikiran barat ini ataupun ideologi barat ini dipanggil dikotomi kan. Dikotomi itu sentiasa ada pertentangan antara satu dengan satu. Dia tidak ada kesepaduan macam Islam itu. Kalau sesuatu itu tekstual, lawannya adalah kontekstual. Sesuatu yang berbentuk kita kata historis, lawannya adalah normatif dan seumpamanya begitu. Tak boleh tersepadu. Jadi tidak ada kesepaduan di situ. Bila mereka pergi kepada kebebasan, mereka meninggalkan kebenaran. Jadi itu adalah sejarah mereka yang berlaku disebabkan oleh sekularisme yang berlakulah sejarah mereka itu. Jadi mereka meninggalkan agamalah kan pada satu tempat yang satu juzuk yang kecil di gereja dan kehidupan itu mereka dengan kebebasan itu. Baik, mungkin perbincangan ini terlampau besar sebab dia menongkah ataupun melihat kembali ratusan tahun sejarah barat, sejarah dunia. Okay, kita akan bincangkan secara lebih detail di dalam slot seterusnya. Video ini ditaja oleh Yayasan Ikhlas, sebuah pertubuhan yang sentiasa meringankan kesusahan di kalangan anak-anak yatim, orang kurang upaya, fakir serta meningkatkan taraf pendidikan golongan yang kurang berkemampuan. Jadi kita dah bincangkan dan kita setuju bahawa konsep kebenaran pada tamadun sekarang ni ada masalah. Baik dia masalah dari tamadun barat, post-truthnya dan relatif dan sebagainya. Tetapi ada persoalan yang lagi besar apabila kita ingin membangunkan peradaban di masa akan datang ni. Bagaimanakah konsep kebenaran yang sebetul-betulnya perlu kita bawa?
Ya, mungkin tanpa terikat dengan konsep barat? Kalau saya lihat, bila kita melihat permasalahan yang berlaku dalam tamadun barat hari ini, pertama sekali saya lihat dia bukanlah satu permasalahan baru dalam kemanusiaan. And manusia bila dia secara bersendirian cuba merungkai segala persoalan kebenaran secara bersendiri. Maksudnya sendiri tu macam mana? Secara bersendiri ni maksudnya apabila dia bersandarkan kepada diri dia semata-mata ataupun akal dia semata-mata. And secara bersendiri, and dia akan membawa kepada dia tak dapat menjawab persoalan-persoalan itu. Maksudnya dia tidak merujuk kepada benda lain. Dia tidak mendapat rujukan lain daripada benda diri sendiri. Dalam Islam, kalau kita berada di Islam, persoalan tentang kebenaran tu dia bukan bermula bila mana pada Islam, maknanya pada zaman Nabi Muhammad. Jadi turunnya Nabi Adam, manusia pertama, seorang rasul, yang membawa bersamanya suhuf tu, membawa kebenaran tu, sudah menunjukkan bahawa manusia itu perlu hadir ke alam ini bersama kebenaran. Yang akhirnya setiap masa dengan kebenaran itu maka telah sempurnalah kefahaman dia tentang hakikat segala perkara. Maksudnya konsep kebenaran yang seharusnya kita bawa adalah konsep kebenaran yang disandarkan kepada wahyu. Bukan wahyu. Tapi dia adalah bersepadu. Dia pergi pada persoalan, adakah akal ni mampu mengetahui satu kebenaran? Pada pandangan saya mengatakan ya. Akal mampu mencapai satu kebenaran. Tetapi adakah secara menyeluruh? Itu persoalan dia. Jadi bila pergi kepada secara menyeluruh, saya melihat akal dia mampu mencapai kebenaran secara menyeluruh apabila sumber ilmu dia adalah sebuah sumber yang menyeluruh dan bersepadu. Maknanya kita tidak boleh menghadkan sumber ilmu ini mata akal. Betul. Ya. Jadi bila tadi kita bincang awal tadi masalah permasalahan tadi, saya melihat punca kenapa barat macam tu. Tadi timbulkan persoalan, kenapa barat jadi macam tu? Sebab punca permasalahan adalah falsafah ilmu dia. Bila mana berlakunya permasalahan pada konsep sumber dia, apakah sandaran ilmu dia. Contohnya bila satu masa dia mengikatkan kepada saintifik semata-mata, ataupun satu masa dulu dia mengikatkan kepada tahyul semata-mata. Jadi segala bentuk-bentuk tersebut akhirnya telah merosakkan erti kebenaran itu dan akhirnya telah merosakkan tindakan. Maksudnya tindakan manusia itu lahir daripada apa yang dia tahu. Daripada tindakan itu rosak, maka rosaklah hasil yang kita lihat hari ini. Jadi bila kita lihat barat begitu dia punya konsep dan juga skop kebenaran itu hanya bersandar kepada akal tadi, dia akan menimbulkan beberapa kecelaruan yang lain lah. Kita lihat kalau dalam konteks Islam, kita ada kebenaran yang kita kata mutlak, yang tak boleh dicapai akal juga. Kalau kita katakan tentang kenabian, tentang hari akhirat, tentang sesuatu yang metafizik di luar daripada akal, itu adalah kerangka ataupun yang kita katakan dalam ruang yang diberi hak oleh Allah SWT, Allah tetapkanlah. Tetapi ada dalam Islam ada juga aspek yang kita seluas-luasnya kita bagi ruang untuk ijtihad. Kita bagi ruang untuk berfikir, untuk berbincang, untuk berbahas dan juga namun begitu diserta ada had-had dan juga hak yang tertentu. Contohnya kalau katakan nak mengeluarkan sesuatu fatwa, sudah pasti di sana orang yang ada keilmuannya, ada ciri-ciri yang tertentulah. Jadi dia tidak hanya lepas bebas kepada sesiapa saja seperti mana yang barat. Dia akan menimbulkan kecelaruan itu kerana tidak ada kita kata disiplin ilmu ataupun kemampuan mengeluarkan sesuatu lah daripada ilmu itu. Maksudnya kebenaran tu, macam ni kita nak tahu benda tu benar tak benar, kita kena berdasarkan ilmu. Maksudnya keilmuan tu kena ada. Maksudnya hari ni mungkin yang dibahaskan itu ilmu tu apa kan. Jadi barat ni dia ambil ilmu tu ialah apa yang boleh diinterpretasi oleh akal, fikiran semata-mata. Jadi apa yang nampak oleh panca indera, apa yang dia boleh kaji, apa. Sebab tu dia hanya bersandar kepada rational dengan scientific method. So beyond that, benda yang melebihi tu dia tak boleh nak menjangkaui. Cuma satu sudut, cuma bila satu sudut kita tidak menafikan adanya nilai kebenaran dalam ilmu sains dan ilmu yang sedia ada. Betul. Betul. Cumanya adakah persoalan ni, adakah kebenaran yang dicapai itu adalah menyeluruh dan meliputi satu erti kebenaran yang luas ataupun hanya sebahagian kecil kebenaran. Sebahagian kebenaran. Tapi saya ada persoalan.
sekiranya betul lah akal ini dia barat menggunakan akal semua tak akal. Tidak, kalau saya tak setuju. Kan katakanlah mereka menggunakan akal, rasional dan juga panca indera contohnya yang kita faham. Sepatutnya dia tidak akan menghala kepada post-truth. Ya, betul tak? Dia tidak akan menghala pada post-truth. Dia akan menyumpai satu kebenaran yang mutlak. Kalau mereka anjal pun adalah sikit-sikit khilaf macam itu. Tapi adakah betul barat ini dia semata-mata berdasarkan akal dan juga panca indera itu? Faham tak maksudnya? Kalau itulah, kalau pada saya tak setuju bila menyandarkan tamadun barat ini sebagai tamadun akal. Betul. Sebab satu, bila tadi saya sebutkan manusia mampu mencapai satu kebenaran. Cuma adakah boleh mencapai kebenaran secara menyeluruh? Ya. Dan bila kita melihat dalam perbahasan ulama, apakah ditakrifkan dengan akal? Akal itu adalah kemampuan untuk tamyiz, untuk membezakan antara benar dan salah. Betul. Jadi akal ni ada kemampuan untuk mencapai sesuatu kebenaran. Kemampuan asas paling kurang. Kemampuan asas. Cuma bila kita sandar kepada tamadun barat, bagi saya dia adanya unsur-unsur lain. Sebagai contoh unsur-unsur kehendak-kehendak hawa nafsunya. Dan sebahagian memang betul, memang ada sebahagian pemikir dan bukan sedikit, ramai pemikir sendiri menyandarkan banyak barat ini menyandarkan adanya nilai-nilai kesatan yang diambil daripada ajaran-ajaran terdahulu. Ada yang sebahagiannya mengistilahkannya sebagai misra. Misra ataupun ada sebahagiannya mengambilnya sebagai paganism. Bagaimana nilai-nilai paganism yang dipercaya tentang dirinya adalah Tuhan, alam ini adalah bersatu dengan Tuhan, dan segala amalan-amalan paganism ini diserapkan ke dalam falsafah, diserapkan ke dalam agama-agama tauhid. Yang terseleweng. Nilai-nilai tahyul, betul. Dan sampai kalau satu menarik saya bila baca kan, sampaikan bila kalau tengok pada barat moden sekitar abad ke-16 dan ke-17 tu adalah dipanggil fasa kemuncak kepada amalan wujudnya secret society yang ada ritual-ritual tahyul ni. Jadi adakah kefahaman tahyul pada kurun 17-18 sampai hari ini ada? Ya. Ada sampai hari ini ada. Ya, sebab tu kalau kita tengok, maknanya dalam Islam sendiri dia mengiktiraf peranan akal, bukan nak mengatakan bila kita guna rasionalnya kita akan sesat. Tak. Cumanya bezanya yang saya nampak dekat sini ialah bila akal dia pair dengan nafsu, maka dia akan pergi kat misra tadi tu kan, tahyul. Tapi kalau akal dia pairkan dengan wahyu, dia akan memandu akal tu, dia bersepadu memandu akal tu ke jalan yang kebenaran yang kita bincangkan. Jadi konsep kebenaran kita ni bagaimana doktor? Adakah dia menggabungkan antara wahyu, akal, ataupun dia bukan gabung, dia adalah tersepadu, ataupun bagaimana sebenarnya? Bila saya boleh kembali ke belakang sedikit tadi, bila kita kata kebenaran dalam Islam itu, kalau kita lihat kebanyakan ulama sama ada Ibn Sina kan ataupun yang lain-lain itu, mereka membuat pengkategorian lah tentang sesuatu ilmu itu. Ada ilmu yang kita kata sangat mudah dan ringkas saja. Contohnya kita kata 1+1. Logik satu campur satu sudah pastinya dua. Kan? Ataupun kita kata Firdaus pakai baju warna kuning. Sudah pasti salah. Kan? Jadi itu ada ilmu yang sangat simple. Tetapi ada banyak ilmu yang perlu kepada pengkajian, perlu kepada penelitian, perlu kepada satu disiplin yang tinggi untuk mencapai kepada kefahaman lah. Maksudnya? Jadi maksudnya kita sebab tu kita kata tidak ada satu aspek, kita tidak ada penolakan yang total kepada sesuatu yang berbentuk empirical itu. Ataupun bentuk yang kita kata scientific itu. Adakah kita tidak menolak total ataupun kita melibatkan peranan sumber ilmu lain? Sebab saya adakah empirical itu penting sepenting wahyu atau macam mana kalau dalam konsep kebenaran itu? Kita meletak pada tempatnya lah. Tempatnya. Yes. Ada sesuatu yang memang dalam Islam kita tidak capai oleh akal lah, tentang kita kalau kita bercerita tentang hari akhirat ataupun tentang kenabian itu tidak tercapai oleh akal. Mungkin saya boleh bagi contoh dari sudut ekonomi. Tadi saya sebut pasal ketidaktentuan ataupun scarcity kan. So maksudnya adakah bila kita kata biqadari ma yasha, maknanya pada kadar yang Allah SWT dah turunkan pada kadarnya, bermaksud bahawa kita boleh
guna sesuka hati, kita boleh membazir dan sebagainya, sebab Allah kata benda dah mencukupi, kan. Tak seperti itu, kan. Maksudnya perlu juga pada kajian, perlu juga pada pengurusan yang betul, kan, dari sudut efisiensi dan sebagainya. So maknanya dari sudut Islam pun walaupun ada wahyu, kan, tapi kita memerlukan kepada akal manusia bagaimana untuk mengurus, bagaimana untuk ekstrak. Contohnya sekarang ni renewable energy, kan. Maknanya orang kata kalau petroleum dah semakin sedikit, dia punya stok dah makin sedikit, so manusia ni boleh berfikir, kan, dan boleh cari alternatif lain, cari renewable energy dan sebagainya, dan Allah kata benda tu mencukupi. Dan satu lagi yang menarik ialah sifat manusia tu, sebab bila ekonomi ni berkait dengan tindak balas manusia, kan. So manusia ni bila dia kata scarcity, dia akan rasa takut. So bila rasa takut, dia akan berebut, kan. Aku nak kan, nanti habis lah, kan. Macam kita kecil-kecil Cuma kalau macam hari ni dia orang pergi ke arah Mars semua contoh, kan. Adakah tu dia berkait dengan dia melihat energi tu yang sedia ada ni tidak cukup? Sampai akhirnya dia perlu travel ke space ke, perlu pergi ke planet lain ke? Itu dari sudut penerokaan lah. Maksudnya bagi saya benda tu tak ada masalah. Maksudnya manusia ni itulah fungsi akal dan sebagainya, kan. Manusia dalam meneroka dan sebagainya. Tapi dari sudut manusia sendiri, bagaimana manusia mengawal sifat dia, kan. Daripada menjadi seorang yang tamak, rakus, kan, invade ataupun masuk ke ceroboh negara orang lain dan ambil sumber orang lain. Tapi kita juga dari situ diajar sifat qanaah, kan. Kita rasa mencukupi, kan. So tak adalah maknanya dari sudut pembangunan tamadun tu tak adalah kucak kacir dan sebagainya. Kalau secara ringkasnya kita boleh simpulkan perbincangan tentang konsep kebenaran, kan, konsep kebenaran yang seharusnya kita bawa, apa yang saudara Firdaus boleh simpulkan? Kalau bagi saya mudah dia, bila kita sebut tentang kebenaran itu apa, kan? Bagi saya dia adalah kita mencapai hakikat sesuatu perkara. Kan, bila kita sebut tentang kebenaran, maka kita mencapai hakikat sesuatu perkara. Kan, jadi kalaulah dengan alam, kan, mungkin betul kaedah dia adalah menggunakan saintifik, kan, untuk mencapai hakikat alam tersebut, kan. Tetapi persoalan dia bila hari ini, kan, bila dia adanya istilah scientism, iaitulah kebenaran itu dipaksikan kepada sains, kan. Persoalan dia, adakah dengan kaedah sains itu berhak untuk menyimpulkan tentang kebenaran ketuhanan sebagai contoh, kan. Akhirnya dia menyatakan dalam satu kajian, tak silap saya pada tahun 2012, kan, bagaimana orang yang berfikir secara kritis ataupun secara saintifik, dia akan cenderung untuk menjadi etis, kan. Dan orang yang berfikir secara simplistik dan tak terlalu complicated, dia akan cenderung beragama. Dia pergi kepada benda tersebut. Kebenaran ini mesti menemui hakikat. Kebenaran ini mesti mencapai kepada hakikat sesuatu perkara. Dan bila kita sebut mencapai suatu hakikat, dia akan pergi kepada persoalan bagaimana mencapai hakikat tersebut. Itu yang akan pergi kepada, bagi saya, dia adalah kesepaduan sumber ilmu tadi. Kan, yang tadi tu, secara akal wahyu barulah dia boleh mencapai hakikat sesuatu perkara dengan tepat. Kalau saudara Ibrahim bagaimana? Bagi saya kebenaran tu ialah dari sudut keilmuan tu sendiri. Maksudnya kalau kita kembali kepada keilmuan yang sebenar, kan, mengikut metodologi dan sumber-sumber yang sepatutnya, kita akan menemukan kebenaran tersebut, kan, dari segala segilah. Menggunakan disiplin ilmu yang betul. Menggunakan disiplin yang betul. Baik, Doktor. Ya, saya setuju dengan pandangan Ibrahim tadi. Jadi dia juga melibatkan juga dari segi pencapaian kepada ilmu itulah, dari segi epistemologinya, dari segi ontologinya, untuk mencapai sesuatu itu, dan juga aksiologi dia lah, nilai-nilai itu. Itu daripada situ semua, kalau kita merujuk kepada barat, dia ada beberapa bentuk penyelewengan dan juga penghadan. Had itu hanya dalam bentuk yang dicapai oleh akal saja. Sebab tu kita kata dia bercampur dengan sesuatu yang kita kata hanya saintifik saja, atau yang empirical saja, atau yang kita kata, dan bercampur lagi dengan yang kita kata benda itu subjektif ataupun relatif. Jadi telah meletakkan kebenaran pada satu ruang yang kecil lah.
berbanding dengan kita kata kebenaran itu lebih besar daripada itulah, Skopnya lebih skop besar. yang lebih luas daripada itu. Baik. Terima kasih tuan-tuan kerana hadir malam ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di episod akan datang di Meja Fikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.